بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة الله وسلامه على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستمسك بسنته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ni kita dapat bersama-sama lagi meneruskan pengajian kita. Dan insya-Allah pada malam ni, sebagaimana kita maklum, malam berapa bulan ini? 30. Esok hari 31, sempena hari kemerdekaan negara kita yang tercinta ni. Kita merdeka dah lebih berapa tahun dah kita merdeka? Pengurusi, berapa tahun dah kita merdeka? Tahun ni dah tahun ke berapa dah kita merdeka? 60 berapa? 70 lebih dah. Lamanya. Macam mana lawan komunis tak ingat ni? Macam tu yang kebun durian tu waktu komunis sudah ada orang melakukan. Komunis tu 57 tahun. Ha? Yes. Yang paling tepat adalah 63 tahun. Ha? Hari ni adalah 31 Ogos, terima kasih. Tahun lepas 62. Kita merdeka pada tahun 1957. Ha. Tahun 1957 tolak 2020. Jawapan dia 23. Dah 23 tahun dah kita merdeka. Dan apabila kita menyambut kemerdekaan, kalau zaman-zaman dahulu, saya ingat waktu saya sekolah menengah dulu, biasa disambut dengan keadaan lara, dengan countdownnya detik pada pukul 12 malam di Kuala Lumpur depan KLCC. Akan berhimpun ramai-ramai anak-anak muda nak menyambut detik 12 malam 31 Ogos dengan apa? Dengan minuman arak, dengan seks bebas, dengan berpelesiran, dengan gejala sosial, hisap dadah, makan pil, macam-macam pil ekstasi, metamin dan sebagainya. Saya ingat waktu saya sekolah menengah dulu dan universiti dulu, sehingga kan waktu tu dilaporkan oleh akhbar Harakah, dulu diambil gambar, wartawan Harakah pergi ambil gambar anak-anak muda kita menyambut 31 Ogos di Kuala Lumpur dalam keadaan pakaiannya menjolok mata, perempuan pakai skirt je, lelaki tak berbaju, minum arak dan disponsor pula arak oleh syarikat arak, Kasbek dan sebagainya, disponsor. Bukan 1 2 3 krek, 2 3 lori disponsor. Dahulu kala saya ingat waktu sekolah menengah, wartawan Harakah ambil gambar macam-macam keadaan anak muda kita yang begitu menyedihkan hati. Menyambut apa? Menyambut kemerdekaan 31 Ogos. Tepat 31 Ogos pukul 12 malam, mereka akan sambut merdeka, merdeka, sambil bawa botol arak, sambil teguk air kecil syaitan. Satu ketika dahulu. Kemudian apabila dilaporkan oleh akhbar Harakah, kesedaran tu ada. Banyak pihak telah buka mata, tengok rupa-rupa macam ni anak muda kita menyambut kemerdekaan. Dibuat satu pembaharuan oleh kerajaan. Ketika itu ada beberapa masalah, mungkin banjir besar waktu tu. Waktu menyambut kemerdekaan disambut dengan solat hajat, bacaan Yasin. Sepatutnya itu yang kita kena lakukan. Sebab apa? Sebab nikmat kemerdekaan ni, Masya Allah, begitu besar dalam negara kita. Anak-anak muda ni dia tak faham. Yang faham erti kemerdekaan adalah orang-orang yang pernah berjuang untuk merdeka. Siapa? Pihak-pihak tentera, badai uniform. Mereka bertukuh lumus, sanggup gadai segala-galanya, nyawa, jiwa raga mereka semata-mata untuk pertahankan negara kita yang tercinta. Sebab itulah ada satu ukapan di dalam bahasa Arab, hubbul watan minal iman. Cinta pada negara ni sebahagian daripada iman.
Sebab apa? Sebab kemerdekaan ni menyebabkan kita ni boleh berada di masjid dalam keadaan tenang dan linan. Tenang sekarang. Kalau negara kita tak merdeka, habis. Apa yang berlaku di Palestin? Apa yang berlaku di Palestin? Berperang dengan Israel. Masjidil Aqsa hanya boleh dilaukan azan semata-mata sahaja, tapi tak boleh solat di dalamnya. Lau azan sahaja. Masuk waktu lau azan, orang tak ada. Disekat oleh tentera-tentera Zionis Israel. Itu pentingnya kemerdekaan. Apa yang berlaku di Suriah ataupun Syria sekarang ni, dah berapa tahun dah, daripada dulu lagi kita dengar berperang. Suriah ataupun Syria sekarang ni berperang. Dah hilang nikmat kemerdekaan. Tiap-tiap hari berperang. Bukan berperang dengan musuh lain, sesama sendiri, sesama warga negara Syria. Begitu juga di Iraq. Selepas saja berperang dengan Amerika, US, kemudian Amerika balik kembali ke negara asal dia upah tali barut di kalangan warga tempatan, berperang sama sendiri antara Sunni dengan Syiah. Sampai sekarang hancur Baghdad, hancur Iraq. Yang mana Iraq ni satu tempat yang begitu gemilang pada zaman dahulu, di zaman Abbasiyah. Iraq adalah pusat, center, capital, tempat pentadbiran Islam, sehingga kan Islam tersebar seluruh muka bumi ini disebabkan Baghdad yang begitu maju dan moden. Tapi hari ini hancur lebur. Ini nikmat kemerdekaan yang perlu kita syukuri. Apa yang berlaku kita tengok di Rohingya, warga Rohingya di Myanmar. Itu dekat dah dengan kita tu, Myanmar. Macam mana orang Islam tak boleh nak semayang sebegini? Tengah tidur dalam rumah pun orang sanggup bakar rumah, di bawah rumah letak unggun api bakar, sedang minyak tidur malam. Perempuan-perempuan ditarik, perempuan-perempuan Rohingya Myanmar, di Burma sana dirogol oleh kaum-kaum pelampau Hindu. Bayangkan. Sehingga mereka lari berkeliaran. Sampailah di Malaysia ramai, di Semenanjung ramai, di kalangan orang-orang Rohingya yang lari daripada Rakhine, daripada negara mereka disebabkan hilangnya nikmat kemerdekaan. Sebab itulah paling penting dan amat penting sangat-sangat untuk kita syukuri nikmat kemerdekaan pada hari ini. Penting sangat-sangat. Kalau tak ada kemerdekaan, habis ni. Tak ada masjid ni, tak boleh terbina. Kita nak semayang pun terpaksa dalam keadaan ketakutan. Sebab apa? Bimbang musuh datang. Bimbang musuh datang. Mereka yang tidak merdeka sekarang ni, negara Syria ke negara di selatan Thai, wilayah 3 wilayah besar, Fatani, Thailand, wilayah selatan. Mereka pun tidak aman sekarang. Dulu lagi sampai sekarang tak aman-aman. Nak pergi mana naik motor, bimbang kena tembak. Selalu ada polis-polis di merata tempat. Jalan sikit ada roadblock, jalan sikit ada roadblock. Cek semua. Sebab apa? Tidak ada kemerdekaan sebagaimana negara kita yang kita nikmati pada hari ini. Sebab itulah penting untuk kita syukuri. Dan kemerdekaan ni, walaupun segi zahirnya kita merdeka, hakikatnya kita belum lagi merdeka. Sebab itulah Zakbar menyatakan kemerdekaan yang benar itu adalah kemerdekaan daripada jiwa yang bodoh kepada jiwa yang berilmu. Itu betul-betul kemerdekaan. Kita lihat di Palestin, zahirnya tidak merdeka, tapi jiwa rakyat mereka begitu merdeka. Sebab itulah walaupun hilang kaki sebelah, 2-3 orang kita pernah tengok gambar yang mana bawa tongkat, pemuda-pemuda Palestin bawa tongkat, 2-3 orang yang hilang kakinya disebabkan kena bom daripada Israel, kena tembak dengan Israel. Tetapi dalam keadaan gambarnya senyum sahaja. Walaupun negaranya tidak merdeka, tetapi jiwa rakyat Palestin begitu merdeka dan bahagia. Walaupun tiap-tiap hari dilontar dengan bom, tiap-tiap hari dilontar dengan peluru, tiap-tiap hari ditembak oleh Israel, tetapi jiwa mereka merdeka. Sebab apa? Mereka ada iman. Itulah kemerdekaan yang hakiki. Kita hari ini alhamdulillah negara merdeka, tapi jiwa umat Islam di Malaysia banyak yang tidak merdeka. Kita telah terjajah. Terjajah dengan apa? Dengan segala propaganda, segala perkara-perkara yang dihantar oleh musuh Islam untuk hancurkan umat Islam.
Apa dia? Di antaranya hiburan. Hiburan yang begitu gila. Yang begitu menggila sekarang ni di muka bumi kita Malaysia ni, sehingga kan orang lupa pada Allah. Tengok pada pukul 7 sekarang ni ada drama, ada sinetron, ada cerita telemovie, ada cerita berepisod macam-macam. 7 hari mencintaimu lah, macam-macam. Waktu ni sedangkan waktu maghrib dan isyak ini adalah waktu untuk kita fokus kepada ubudiyah, pengabdian kita pada Allah. Sehari suntuk kita bekerja, daripada pagi sampai pada petang, luanglah sedikit masa untuk Allah, untuk qiraatul Quran, untuk majlisul ilmu, untuk majlis ilmu, untuk zikrullah, untuk selawat pada Nabi, untuk istighfar kepada Allah SWT di atas dosa-dosa kita seharian tu. Tetapi dilontarkan kepada kita drama-drama yang begitu seronok, sehingga kan anak muda kita susah nak datang masjid. Bukan sebab apa? Sebab ada benda yang lebih seronok lagi. Apa dia? Drama-drama dalam TV. Bahkan orang tua, makcik-makcik pun sama juga terpengaruh. Tanya anak, episod berapa sekarang ni? Aduh. Siap tanya anak dia, episod berapa sekarang ni, Long? Long lah. Long, episod berapa hari ni? Tanya lagi. Terpengaruh juga dengan hiburan. Sedangkan kubur kata mari, rumah kata pergi. Umur dah 60 ke atas dah. Tetapi disebabkan minatnya kepada hiburan yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam, kita tinggalkan segala perkara yang sepatutnya kita utamakan. Dengan umur kita Masya Allah 60 ke atas ni, come on lah. Boleh katakan adat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam 60 above ni adalah dipanggil umur subsidi. Tahu subsidi? Subsidi? Macam baja subsidi. Rumah subsidi. Begitulah juga umur umat Muhammad ni. Kita akan mengikut sebagaimana umat kita, Nabi kita Nabi Nuh. Umat dia panjang-panjang sebab apa? Sebab umur Nabi Nuh ni panjang. Nabi Muhammad SAW ni umur dia 63 tahun hijrah, bukan Masihi. Umur imam sekarang berapa? 40 lebih. 54 itu dalam Masihi. Umur saya 33 dalam Masihi. Kalau dalam kalender hijrah, umur saya 35. Umur saya 35 tahun sekarang, kalau mengikut kalender hijrah. Tetapi kita mengikut kalender Masihi, kalender luna tu, kalender matahari. Jadi umur saya sekarang ni 33 tahun. Sedangkan kalau umur mengikut cara kiraan Nabi meninggal pada umur 63 hijrah. Kalau orang 60 tahun, kalau orang 70 tahun, bukan umur dia 70 tahun, mungkin umur dia 75-76 tahun. Kalau ikut kepada kiraan hijrah. Kita syok, tak apa, baru umur 60. Itu memang 60 dari segi perkiraan Masihi. Tapi cuba kira hijrah, 63 dah kita. 63 tahun dah, bukan 60. Ataupun 64 tahun, 65 tahun dah. Cuba kiralah sendiri ikut kalender hijrah. Nabi meninggal mengikut kalender hijrah umar Nabi SAW. Apabila dilontarkan benda-benda ni oleh musuh Islam, menyebabkan jiwa kita tak merdeka. Kita ni dipanggil sebagai anak merdeka, disebabkan kita lahir-lahir itu dalam keadaan merdeka dah. Yang betul lumus, yang mati, yang patah kaki, yang kena bom, yang kena periuk api, datuk nenek kita. Yang berjuang sampai titisan darah terakhir, datuk nenek kita. Kita keluar tu dalam keadaan aman damai dah. Tidak ada lagi pergaduhan, perperangan, rusuhan dan sebagainya. Sebab itulah kita kena terapkan kepada jiwa-jiwa anak muda mengenai pentingnya nikmat kemerdekaan. Sebab apa mereka sanggup makan batu? Kenapa mereka sanggup untuk jadi menganggur? Sebab apa? Anak-anak muda kita ni terabai. Sebab apa? Sebab mereka tidak memahami semangat kemerdekaan. Kalau mereka faham erti kemerdekaan ni, mereka akan berusaha sungguh-sungguh untuk jadi orang berjaya dan memajukan negara kita Malaysia tercinta ni. Tapi sebab tidak ada semangat tu, tak apa, tak ada masalah. Negara aku bukan berperang pun. Tak berperang pun, tak apalah. Tak semayang pun tak apa. Tak berdoa pun tak apa. Tak sekolah tak apa, tak kerja pun tak apa. Aman damai.
Tidak ada komunis dah, tak ada dah. British dah lari dah. Tak ada dah. Bebas dah kita daripada segala kencaman penjajah. Sedangkan tiap-tiap hari jiwa kita dijajah oleh musuh Islam. Tiap-tiap hari. Hiburan. Yang kedua, di antara senjata ampuh untuk menghancurkan umat Islam, iaitu melalaikan jiwa-jiwa kita. Pertama dengan hiburan. Yang kedua dengan seks. Dengan seks. Kan saya dah bincang sebelum ini tentang teori spider. S-P-I-D-E-R, spider. Jerangkap sama. Labah-labah untuk menghancurkan umat Islam, terutamanya orang muda-muda, tetapi terkena juga kepada orang tua. Yang pertama, seks. Tengok hari ni macam-macam unsur-unsur seks yang menyebabkan orang kita, umat Islam, lelaki ke perempuan, melakukan seks bebas. Pada minggu-minggu sebelum ni kita dah bincang macam mana aktiviti perzinaan dalam negara kita ni berluasa, sehingga kan melahirkan anak zina pada tahun 2005 hingga 2015, hanya 10 tahun sahaja telah melahirkan anak zina sebanyak 500,000 lebih, setengah juta. Nak sama banyak dengan apa? Nak sama kalau letak di stadium Kuching, penuh anak zina. Ataupun bahasa sekarang dipanggil anak tidak sah taraf. Itu 10 tahun, 2005 hingga 2015, yang dinyatakan oleh bekas Menteri Wanita ketika itu, Datuk Rohadi Abdul Karim. Batal Sadong ke? Ke batal lupa? MP. Waktu tu jadi Menteri Wanita. Sekarang ni 2020. Agak-agak makin kurang ke makin banyak? Makin banyak, tuan-tuan. Seks. Waktu 2005, telefon ni belum lagi canggih. Nak download movie-movie porno ni susah. Kena cari tape, kena cari VCD, DVD, susah. Dijual secara black market. Sekarang ni open virtual, maya yang terbuka. Sesiapa boleh akses. Tak kira dia tu pak lebay ke, ustaz ke, tok guru ke, anak muda ke, pelajar sekolah ke, pelajar universiti ke, nak tengok benda yang tak elok, maksiat, anytime tulis sahaja. Type dalam Google, type dalam web, type dalam Facebook, keluar. Grup macam-macam. Grup macam-macam. Grup janda berhias, contoh. Janda bergetah dalam Facebook. Macam-macam ada dalam tu. Terus like. Masya Allah. Benda tu mudah sangat-sangat. Maka apabila benda yang menyebabkan manusia terangsang dengan aktiviti seks, menyebabkan makin banyak orang melakukan perzinaan. Sekarang ni tak kira tua ke muda ke, bab zina sama naik. Sama naik. Sebab itulah kita digelar sebagai jiwa yang terjajah, tidak merdeka. Walaupun negara kita merdeka dah 63 tahun dah. 63 tahun merdeka, hanya negara merdeka, tetapi citizen, orang yang berada dalam negara Malaysia ini masih lagi bukan fully yang merdeka. Masih banyak lagi yang perlu kita merdekakan mereka. Peranan siapa? Peranan kita semua. Peranan jiwa kita yang telah merdeka untuk memerdekakan anak-anak kita, cucu-cucu kita, adik-beradik kita, jiran-jiran kita, merdeka daripada sifat-sifat jahiliyah. Perangai-perangai su'ul akhlak. Perangai-perangai yang mazmumah, kita yang kena merdekakan mereka. Jangan kita nak syok seorang. Tak apalah, aku dah datang masjid, aku dah datang mengaji, aku dah datang kuliah, buat apa lagi nak hiraukan orang lain? Yang penting aku balik nanti di akhirat boleh masuk syurga, boleh jawab depan Allah, ya Allah, aku dah tunaikan solat 5 waktu. Sedangkan anak-anak kita belum lagi, cucu-cucu kita belum lagi, jiran-jiran kita belum lagi kita ajak mereka. Hak mereka nak ke tak nak, itu hak mereka, itu urusan mereka dengan Allah. Tapi hak kita dakwah. Serulah. Sekarang ni Facebook ada, WhatsApp ada. Bagi tahu dalam grup kampung ke apa, marilah kita sama-sama menunaikan solat 5 waktu sehari semalam. Grup kampung ada. War-warkan majlis. Okey, esok kita ada kuliah maghrib yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Suaidi, contoh. Malam Ahad
hari Ahad malam Isnin ada kuliah fake oleh Ustaz Syamsul contoh. War-war ke dalam kampung, mereka datang, kita tak datang itu bukan urusan kita. Tapi kita dah sebar tu, Allah dah catik dah pahala pada kita. Tak semestinya kita ni ustaz, tak semestinya kita ni pak imam, kita orang biasa saja sebarkan. Okey, jangan lupa tu malam ni kuliah ni Ustaz Ahmad ni, tentang tauhid ke, tentang akidah ke apa. Apabila benda ni kita sebarkan, maka orang ingat, oh aku nak cubalah pergi. Dah banyak kali dah ni Azhar tak dalam status, tak dalam WhatsApp ni mengenai kuliah ni. Last kali tergerak hati mereka nak pergi. 10 kali. Kali yang ke-11 baru tergerak hati sebab diwar-warkan tiap-tiap minggu. Tiap-tiap minggu diwarkan. Okey, jangan lupa sahabat-sahabat grup semua, malam ni kita ada kuliah. Jadi sampaikan oleh sekian-sekian ustaz, sekian-sekian ulama dan sebagainya. War-warkan 10 kali, semua tak datang. Kali yang ke-11 orang tengok, Azhar ni tak pernah, boring, asyik share, nak cubalah pergi sekali, seronok sangat ke? Last kali datang, Allah Ta'ala bagi hidayah pada dia, kekal jadi ahli masjid. Disebabkan WhatsApp kita war-warkan majlis ilmu. Itu penting. Ni dalam WhatsApp macam-macam benda yang pelik-pelik. Gambar yang pelik-pelik. Terutama orang muda lah. Orang muda yang grup orang tua-tua ni jarang-jarang sangat. Yang pelik-pelik, bergurau tu biasa. Kita tak kisah sekadar nak video bergurau, prank ke apa semua. Itu kita pun kadang-kadang untuk release tension, untuk segarkan jiwa balik. Nak lawak-lawak juga perlu ada. Takkan nak straight semua. Takkan ittaqullah selalu dalam grup WhatsApp. Perlu ada juga ma'ais ataupun gurau-gurau tu ada, usul-usul kecintaan dan sebagainya. Perlu ada, tak apa. Yang penting jangan sampai melampaui batas. Share benda-benda yang mengarut, video-video yang lucah dan sebagainya, itu tak boleh lah. Menyebabkan hilang fokus kita kepada benda yang baik. Jadi kita kena seru orang, jiran-jiran kita, anak-anak kita, isteri kita. Kalau 2 orang isteri lah, isteri seru, bagi mereka peringatan dan sebagainya. Kalau isteri kita tak datang, balik nanti beritahu lah, sambil-sambil minum teh, sambil-sambil minum kopi, sambil-sambil makan cengkodok, beritahu, semalam ustaz dah cakap ni, kita tak boleh ni, anak-anak kita kena jaga betul-betul ni, tak boleh, jangan abai sangat, kena pantau selalu. Benda simple saja, sambil minum teh, sambil minum kopi je. Tak perlu kita buat majlis besar. Okey, esok kita buat majlis sembahyang maghrib berjemaah, lepas tu kita abah nak tazkirah. Tak perlu macam tu. Kita berkomunikasi sambil-sambil santai pun, walaupun santai tetapi dia menyusuk jiwa. Laki aku tak pernah cakap macam ni, tapi hari ni cakap macam ni. Penting ni, betul-betul kena jaga anak. Aku sendiri pun kena betul-betul jaga aurat ni. Kesian kat laki aku, kena bertanggungjawabkan di akhirat kelak, jadi dayus lah dia. Kita cakap dah elok, ayah ni cantik dah, cuma sekarang ni kita dah berumur dah, kadang-kadang malu ke anak kita. Pakai, janganlah sikat sangat, jangan ketat sangat. Kita azamlah tahun baru hijrah ni, hijrahlah kita, labuhkan sedikit kain, labuhkan sedikit tudung, kain baju tu jangan ketat sangat, longgarkan sedikit. Kita dah berumur ni, cakap sambil senyum, bukan sambil cengih. Kalau bahasa Kedah kata cengih, saya cakap santai-santai. Isteri akan luluh jiwa dia. Okey dah bang, terima kasihlah bagi nasihat. Nantilah saya cubalah usaha buat. Abang belilah kat saya, jangan cakap saja. Jadi dia tu peranan komunikasi. Nampak komunikasi biasa, tapi itu dakwah. Sekurang-kurangnya apabila kita ditanya oleh Allah Ta'ala kelak, kita boleh lepas. Ya Allah, aku dah bagi tahu kepada anak perempuan aku dah bagi tahu kepada isteri aku dah selalu seru anak lelaki aku tiap-tiap hari, semayanglah wang, semayanglah alung, semayanglah angah. Tapi mereka tak dengar. Ya Allah, maka lepas kita tuan-tuan, jangan bimbang, lepas kita. Sebab apa? Sebab hidayah ni bukan masalah keluarga, masalah datang daripada Allah. Yang penting peranan keluarga adalah seru keluarga kita. Kalau kita nak katakan Nabi lah, bukan kita nak bandingkan benda ni dengan kita, tak, kita berbeza. Nabi Nuh AS
anak dia, isteri dia tak ikut ajaran Nabi Nuh. Sebab apa? Sebab hidayah itu daripada Allah Ta'ala. Adakah dia senyap saja? Nabi Nuh senyap saja tengok isteri dia tidak ikut dia, anak dia tidak ikut dia. Tak, seru. Sampai saat-saat terakhir pun dia jemput lagi. Irkab ma'ana. Seru anak dia tu. Main, datang, naik perahu aku, naik kapal aku. Dalam keadaan nak tenggelam tu. Maka anak dia jawab, isteri dia jawab, sorry lah abah, saya nak boleh pergi lagi dekat bukit yang bukit yang tinggi, gunung yang tinggi. Sorry lah, saya nak naik kapal abah. Dia beritahu kepada bapa dia Nabi Nuh. Last sekali mati keadaan kufur. Salah tak Nabi Nuh? Tidak salah, sebab dia telah menjalankan tanggungjawab dia sebagai rasul dan juga sebagai seorang bapa, sehingga kan anak-anak dia tu sendiri yang tidak mahu mengikutnya, bukan sebab dia. Tugas kita sekarang seru. Anak-anak kita, keluarga kita. Apabila baiknya institusi keluarga, maka institusi kampung akan jadi elok. Apabila cantiknya institusi kampung, daerah ni satu bau ni akan jadi cantik, aman damai. Apabila cantik daerah bau ni akan menyebar ke distrik, iaitu bahagian Kuching. Kalau semua satu bahagian Kuching ni baik, akan tersebar kepada Serian, kepada Simanggang, Seri Aman, sampai kepada Kapit, Bono dan juga Labuan. Sehingga kan satu Sarawak ni semuanya memiliki jiwa yang merdeka. Walaupun dia tu non-Muslim, tapi dia cakna dengan jiran-jiran dia. Kita Islam, jiran kita non-Muslim, kita cakna dengan dia. Tengok apa yang berlaku pada dia, kita tolong dia. Tengok anak dia menangis, tanya dia, kenapa ni anak saya sakit, tapi saya tidak ada kenderaan untuk bawa pergi klinik. Tolong dia pergi hantar klinik. Walaupun dia tu non-Muslim, tunjuk contoh qudwah hasanah, role model terbaik, sehingga mereka tertarik dengan Islam. Dan akhirnya Allah Ta'ala bagi hidayah pada mereka diasbabkan kita tolong dia. Mudah je. Kadang-kadang orang masuk Islam ni bukannya dia didatangi oleh pendakwah-pendakwah, tak. Tapi disebabkan akhlak orang Islam tu. Tiap-tiap hari dia tengok, Masya Allah pakcik ni tiap-tiap minggu bagi sedekah ke aku kuih makanan. Dia tahu aku ni miskin. Setiap kali hari raya dia bagi ampau. Ampau lah dia panggil. Kita duit raya. Tiap-tiap hari raya bagi ampau RM50. Bagi kain sarung, kain batik dan sebagainya. Walaupun dia tu Islam, walaupun dia ni waktu korban dia bagi juga daging. Walaupun dalam mazhab kita Syafi'i tak boleh bagi daging korban, kita pergi belilah di Jorong lah, di Everwing ke, di Sarabih ke, beli dalam sekilo 2. Bagi daging pada jiran-jiran kita yang non-Muslim. Nak bagi daging korban ada khilaf ulama. Sebahagian kata tak boleh bagi daging korban sebab itu ada daging khas untuk orang Islam. Belilah dalam sekilo 2 kilo. Allah Ta'ala bagi rezeki lebih kat kita. Apa masalah? Setiap kali hari raya haji, bukan tiap-tiap hari, setahun sekali saja, bagi daging setengah kilo ke sekilo ke, dia merasa makan daging. Oh, bagusnya orang Islam. Walaupun dia sembelih lembu di surau ke di masjid, tapi sampai juga daging kat aku. Sedangkan daging itu bukan daging korban, daging kita beli. Daging kita beli. Last sekali Allah Ta'ala bagi hidayah kepada mereka disebabkan akhlak kita. Akhlak yang memeluk Islam pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sebab Nabi dakwah sangat, tak. Ya dakwah, tetapi disebabkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan orang musyrikin, orang bukan Islam, tengok pada akhlak Nabi ni pun dah tertarik. Sebagaimana kaum Ansar di Madinah, dia pergi haji pergi haji di Mekah, Nabi pergi berdakwah kemah ke kemah, turuk jalan ke jalan. Warga haji dulu dah ada haji zaman jahiliah, haji tapi haji cara dia lah, bukan haji macam sekarang baru ibadat haji. Waktu datang saja orang daripada Madinah pergi buat haji di Mekah, waktu ni Nabi pergi ke kemah-kemah mereka, pergi dakwah, beritahu tentang Islam. Nabi bercakap, aku ni nak bagi tahu sesuatu, buka kemah ni. Daripada mana kamu? Kami semua ni daripada Madinah, daripada Yathrib, bukan Madinah, Yathrib. Oh, saya ni nama Muhammad bin Abdullah. Saya nak beritahu tentang ilmu tentang agama tauhid. Yang mana ilmu tauhid ini, agama tauhid ini adalah mengesahkan Allah. Berhala yang ada kat Kaabah yang kamu sembah, yang kamu buat puja itu bukan Tuhan. Itu batu yang kamu buat sendiri. Kamu buat, kamu sembah. Ini agama yang benar. Datang daripada langit, dipanggil agama samawi. Sekesinambungan daripada agama Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Nuh yang lampau-lampau.
aku nak ajar pada kamu tentang Islam. Sebelum ajar tentang Islam tu, kau Ansar daripada Madinah tengok Nabi Muhammad SAW ni, Masya Allah, akhlak cara bercakap, tutur bicaranya, Masya Allah cantiknya. Bukan terpengaruh sangat dengan ajaran tu, tapi dengan akhlak Nabi. Tengok akhlak bercakap, sopan santun, lemah lembut, senyum, bahkan mimik muka yang manis, sehingga kan kau Ansar ni terpikat. Waktu tu ada 6 orang dalam kemah. 6 orang ni kata, okeylah, aku melihat kepada akhlak kamu ni wahai Muhammad, aku yakin agama yang kamu bawa ini adalah agama yang hak, agama yang benar. Sebab akhlak kamu ni menggambarkan kamu ni orang yang benar, orang yang tidak menipu. Maka waktu tu Nabi kata, jika kamu dah yakin apa yang aku sampaikan, marilah kita berjanji. Maka berlakulah perjanjian Aqabah. Mereka berjanji untuk tidak mensyirikkan Allah, tidak melakukan zina, tidak membunuh anak perempuan dan sebagainya. Lepas tu yang Madinah ni bagi tahu, wahai Muhammad, kami di kampung kami di Yasrib di Madinah lah. Kampung kami di Yasrib ni selalu berlaku pergaduhan antara dua puak yang besar, iaitu Aus dan Khazraj. Selalu bergaduh. Boleh tak kamu pergi di sana, damaikan kami, jadikan negeri kami di Yasrib sana negeri yang baik, aman, damai. Sebab kami tak merdeka, asyik bergaduh antara kami, bunuh-membunuhan, selalu pedang terhunus, bergaduh antara kabilah. Tolonglah kami. Dan kami pernah mendengar orang Yahudi di Madinah menceritakan akan lahir seorang lelaki sebagai Rasul dan Nabi. Dan kami melihat watak-watak yang dinyatakan oleh pendeta Yahudi itu sama dengan kamu. Dan kami yakin kamu ni adalah pembawa agama kebenaran Islam. Tolong kami bantu. Itulah titik pertama berlakunya hijrah Nabi ke Yasrib, sebab dijemput oleh orang Madinah tadi, yang telah beriman awal-awal dengan perjanjian Aqabah. Okey. Lepas tu berlakulah perjanjian Aqabah kedua dan sebagainya. Maksudnya di sini akhlak Nabi. Jadi akhlak Nabi ni, apa matlamat Nabi ni datang ke muka bumi? Untuk memerdekakan jiwa manusia. Liutammima maqariman akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Itu sebenar tujuan Nabi SAW datang ke muka bumi ni. Apa untuk menyempurnakan? Untuk memerdekakan. Sepenuh hari kemerdekaan yang kita akan sambut esok hari, maka kita kena merdekakan jiwa-jiwa kita daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang terkeji, diisi dengan sifat-sifat yang mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Buang yang terkeji, isi dengan yang terpuji. Apa dia? Jiwa kita.